Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala terima ibadat-ibadat kita di bulan Ramadan ini. Jadi di antara fadailu salatul Jumaah, di antara kelebihan semaya Jumaat, saya baca hadis-hadis tentang kelebihan solat Jumaah ni kerana kita rasa kita orang Islam ni terlalu rindu, katakanlah, khususnya kita di bulan Ramadan yang luar biasa ni. Tarawih pun tak boleh, semaya Jumaat pun tak boleh. Jadi nak biarkan fak kita ni ingat nilai hari Jumaat itu memang besar sungguh. Di antara kelebihan kemuliaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ini ummah, itu ummah Muhammadiyah, itu umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Ta'ala jadikan hari Jumaat ni ialah hari raya setiap minggu bagi orang Islam. Jadi kelebihannya banyak. Sayyidul Ayyam, dia penghulu bagi segala hari-hari. Ada di antara kelebihan hari Jumaat ni itu dapat jadi kafarah, takfir zunub, iaitu Allah Ta'ala ampun dosa-dosa dengan sebab kita hadir Jumaah, kita pergi salatul Jumaah. Jadi ada hadisnya, iaitu di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi kata, man tawaddaa, siapa hak mengambil wudu, fa ahsanal wudu'a, maka ia mengelokkan wudu. Nah, maknanya bisyurutihi, dengan syarat-syarat, dan ambil secara turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mubazirkan air, dan ambil secara baik, jimat, semua saat itu. Thumma atal jum'ata, kemudian dia pergi Jumaat, dia pergi Jumaat, fastama'a, maka dia dengar, wa ansata, lepas tu pula dia perhati dengan, ghufira lahu, diampunkan baginya, ma bainahu, bagai yang diantaranya, wa bainal Jum'ah, di antara bagai saat itu, wa bainal Jum'ati al-ukhrah, dan di antara Jumaat hak sekali lagi, wa ziyadatu thalathati ayyam, dan tambah pula 3 hari lagi. Maknanya siapa hak ambil wudu kemudian pergi solatul Jumaah, maka dia akan diampun Tuhan. Iaitu Jumaat hak dia pergi tu hingga sampai Jumaat sekali lagi dan tambah 3 hari. Wa man massal hasa, dan siapa yang duk main batu contohnya lah, faqad lagha, mana orang duk main-main. Kalau dia pergi Jumaat ketika imam saat ni tu duk khutbah contohnya, dia duk main-main, duk gurau, duk kecek, duk gapo, faqad lagha, maka sesungguhnya telah lara, telah jadi sia-sialah. Itulah di antara orang panggil kelebihan salatul Jumaah, kelebihan semaya Jumaat. Besarnya. Sebab itulah kita ni
sekarang ni kita tidak Jumaat, dan insya-Allah tak lama lagi setelah dapat izin daripada pihak yang berkenaan, maka insya-Allah lah kita sama-sama dapat menikmati solatul Jumaah selepas ni. Dan sungguh pun kita kata darurah kita tak semaya dalam seminggu, dalam ni masuk ni minggu ni dah darurah sungguh. Tapi kita ni betapa rindu setara mana kita ingat nak pergi semaya Jumaat beramai-ramai ke. Sebab itulah kita insya-Allah kena tahu kata Jumaat ni iaitu besarnya bukan benda-benda yang kita ni boleh fikir wak mudah-mudah sahaja. Sebab itulah bila dah diberi oleh pihak berkenaan saat ni, maka kita ketika itu juga buat siap sedia dah. Walaupun kita kata ada rakyat, ada peraturan macam-macam pun, maka kita turutlah perintah tu supaya kita dapat buat juga Jumaah. Nabi SAW bersabda, idza amartukum bi syai'in, apabila aku suruh kamu dengan sesuatu, Nabi kata fa'tu minhu mastata'tum, maka hendaklah kamu datangkan dengannya daripadanya perkara apa yang kamu mampu. Kita boleh buat banyak mana, maka kita buatnya itulah. Jadi dengan syurut, dengan syarat, dengan apa saja, maka kita buatlah. Buat bila telah diberi kelonggaran dalam masalah takut penyakit wabak ni. Itu di antaranya. Dan di antaranya pula ada daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, Abu Ayyub kata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebeda. Nabi kata, man igtasala yaumul jum'ati, siapa yang igtasala iaitu siapa yang maning pada hari Jumaat, dia mandi hari Jumaat, wa massa, dan dia pula pakai min tibin, daripada minyak bahu, maknanya dia buh minyak bahu, in kana indahu, jika ada di isinya, wala bisa, ada dia pakai min ahsani thiyabihi, daripada sebaik-baik pakaian, dia pakai pakaian yang paling molek di sisi dia, maknanya dia besarkan hari Jumaat. Thumma kharaja, kama dia ditubik, hatta ya'tiyal masjidah, hingga dia pun datang sampai masjid, fayarka'u ma badalahu, maka dia rokok ma badalahu, selama dia ada duduk di situ juga, fayarka'u ma badalah, apa yang dia nak buatlah, dia semaya ikutlah, walam yu'zi ahada, dan dia tidak menyakit seorang. Tak ada penyakit tiga apa. Thumma ansata, kama dia pula dengar perhati tebah, hatta yusalliya, hinggalah dia semaya, kana kafaratan, jadilah kafarah, di kafarah lima bainaha, bagi-bagi yang di antara Jumaat, wa bainal jum'atil ukhra, dan di antara Jumaat yang lain. Ini di antara adab Nabi ni iaitu kita nak tubik Jumaat contohnya, maka hendaklah kita saat itu pakaian putih. Dan masalah ibadat digalakkan kita berpakaian putih, tak serupa dengan hari raya. Ada apa hari raya suruh kita berwarna-warni, ada cak tu cak ni, tak semestinya putih. Tapi kalau hari Jumaat digalak supaya kita semaya Jumaat saat ini dengan pakaian putih, dengan berpakaian putih lah. Lepas tu pula disunatkan kita berminyak bahu, kerana kita nak pergi jumpa orang ramai. Dah pakai dengan pakaian yang paling molek, pakai baju baru kerana dia tubik. Lepas tu semayalah apa kita nak semaya, jangan menyakit, walam yu'zi ahada, dan tidak menyakiti seorang. Kerana dia summa ansata, kerana dia kita pula dengar perhati molek tebah, hatta yusalliya, hingga dia semayakan kafaratan lima bainahuma, jadi kafarah bagi-bagi di antara dan di antara Jumaat yang satu lagi.
maknanya celah-celah tu diampunkan oleh diampun oleh Allah akan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil semua saat itu apa kesilapan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka Tuhan ampun semua. Malaikat dosa besar ni kita ada ayat dah. Kata dosa besar ni tu kabair, ya kena iqla' anil dhunub, syarat ya, iaitu kita kena tak leh dah lah kita nak buat saat itu. Yang kedua pula an-nadam, nah alal ma'siyah alal dhunub, kita sesar di atas dosa saat ni, dan sesar di atas maksiat yang kita laku. Yang tiga pula nya itu al-azmu ala adamil audah, iaitu dah niat nah kita tak akan kembali lagi. Lepas tu boleh istighfar, lepas tu kita istighfar, taubah ila Allah, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita istighfar minta ampun. Ada pun dosa-dosa kecil ni banyak, dosa-dosa kecil tu banyak, maka kita buat perkara-perkara yang diperintah oleh Allah, maka pada ketika itu diampunkan kita dosa-dosa kita. Dan kita kena ingatlah bahawa kita tak boleh salah dengan Allah, tak boleh ada bagai-bagai kita salah dengan Tuhan. Sebab tu kita kena buat amal-amal sunat, illadzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang ahsanu, yang mengelokkan ibadat dia, buat lebih sunat-sunat lebih di atas apa yang diperintah secara fardu, buat sunnah-sunnah orang panggil ahsanul husna wa ziyadah, boleh ke dapat syurga wa ziyadah, lebih pada syurga lagi. Kerana apa? Kerana orang ni ya, orang panggil kita ni kena ada kita buat barang saat ni tu, barang lebih, dan kita saat ni tu dosa kita ni tu, dak benda kecil-kecil tu kita rasa supaya tak apa, sebenarnya tak boleh. Dan satu lagi nya, orang manusia tidak akan diizin masuk dalam syurga malaikat setelah diampun oleh Allah dan setelah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu setelah Tuhan redha, bila Tuhan redha, Tuhan ampun, baru boleh masuk syurga. Kalau Tuhan tak redha, Tuhan tak ampun, maka tak boleh. Sebab tu kita ni kena minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu pula Tuhan saat itu redha kepada kita. Maka pada ketika itulah barulah kita boleh masuk. Lepas tu pula orang panggil di dunia ni tempat kita latih, orang panggil tempat kita latih dan tempat kita nak bersihkan diri kita. Kerana dalam syurga saat ini itulah tempat para anbiya, iaitu syurga ni untuk orang molek, tempat pudi, tempat orang molek sahaja, tempat-tempat orang akhlak molek, orang hati molek, orang berjuruh, orang apa. Sebab tu kita nak pergi masuk syurga ni, kita kena latih diri kita. Kerana apa? Kerana orang ni biasa gak, kalau dia saat ni tu bukan jenis orang yang bukan jenis orang tak darat, orang panggil dia orang darat contohnya lah, keluar dah orang darat ni, orang darat lah, orang kampung orang panggil, tak ada kemajuan, makan pun tak pandai depan orang, lepas tu pula berjalan pun tak uti, mulut deras, suara deras, akhlak buruk, maka nak hidup walah mana dalam syurga Allah. Sebab syurga Allah saat ni terdiri pada orang-orang yang baik semua. Orang biasa duduk atas dunia, duduk curi barang orang, duduk mengaruk ke apa, mana nak boleh masuk dalam syurga Allah. Sebab itulah kita duduk atas dunia saat ni tu untuk kita nak bersih, jadi cuci. Bila kita cuci saat ni Tuhan akan baru boleh kita masuk, baru kita boleh masuk. Dan di antara untuk kita nak bersih dan mensucikan diri kita, iaitu kita buat segala amal-amal sunnah-sunnah, amal-amal sunat semualah. Dan pentingnya amal-amal hak kecil-kecil ni kita buat fardu, dan kita di masa yang sama juga kita buat amal hak kecil-kecil. Tu bukan kata kita kadang-kadang kita ni buat fardu saja, semaya sunat tak lekat lagi. Dah kena belajar, kena belajar latih. Orang hak sabar di atas dunia, di akhirat tak kena sabar dah. Orang hak tak sabar atas dunia tu nafsu dia belaka, maka di akhirat dia kena lah. Lepas tu kita kata nak kena nak sabar boleh ke di akhirat? Kerana inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin ma ta'uddun. Satu hari itu 1000 tahun dah contohnya. Lepas tu bolehkah kita nak bolehkah kita nak sabar? Jawabnya tentu tak boleh. Atas dunia tak apalah. Umur orang saat ni tu teriksuk kat 60, 70 dah duduk tak lama. Tuhan kesian belah kepada kita tua-tua tu, tak ada boleh hidup, susah tu hari mati. Kalau hidup lagi pun susah juga cara hidup. Sebab tu kita
dalam atas dunia saat ni tu tepat kita berlatih, tepat kita oprom diri kita supaya kita nak hidup dengan para anbiya. Nah, apa ni sebut sebut iaitu orang-orang yang akan dapat masuk syurga saat ni tu, iaitu kalau kira kok orang-orang yang dapat masuk syurga saat ni tu, iaitu ada 4 jenis orang akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ada 4 jenis semua, 4 jenis, 4 golongan orang akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sebab Tuhan sebutnya wa man yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa man yuti'illah war rasul, siapa yang taat Allah dan Rasul, faulaika, maka orang tu ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka orang tu akan dapat bersama dengan orang-orang yang Tuhan memberi nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, daripada nabi-nabi, wasiddiqin, dan siddiqin, orang-orang yang percaya kepada Allah dengan sebenar-benar percaya, orang yang betul sungguh dengan Allah, wasyuhada, dan orang-orang mati syahid, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang yang hasuna ulaika rafiqa. Itulah tempat-tempat orang yang paling molek sekali untuk kita bersama di akhirat nanti. Sebab tu kita di hari ni nak tanya, kata adakah kita saat ni tergolong dalam gulungnya saat ni? Adakah kita nabi? Jawabnya kita bukan jadi nabi. Adakah kita saat ni tu siddiqin? Adakah kita siddiqin? Jawabnya kita juga bukan siddiqin. Orang nak gelar siddiqin, orang tertentu saja, supaya Saidina Abu Bakar, Nabi Yusuf digelarkan siddiq. Lepas tu pula Siti Maryam nama siddiqah. Jadi kita ni siddiq ke tak? Jawabnya tidak juga. Wasyuhada, dan orang mati syahid tidak juga. Wassalihin, hak sananya lah hak kita boleh, iaitu salihin, orang hak molek, orang hak juruh. Gapo orang salihin tu hasbuk. Illa alladzina amanu wa amilus solihat, malaikat orang-orang iaitu alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Orang buat barang molek, kerja, juruh, mari semaya, dah duduk seperti orang ramalah, dah duduk tidak menyakiti orang, alah itulah. Orang duduk, lepas tu pula amal Tuhan, tak lupa kita, tak ada masalah ke apa. Muslim-muslimat ni kita nak buat, nak cari dunia, tak ada masalah ke apa. Dalam Islam disuruh. Kalau tak suruh kita cari dunia, tentu tak suruh kita beri zakat. Kerana zakat saat ni tu nak boleh beri zakat kena siapa nisab. Nak siapa nisab kena taruh duit. Orang nak taruh tak boleh duit Melaka kena. Orang saat ni tu ada duit lebih boleh taruh. Biasa orang untuk makan pagi petang ya. Lepas tu boleh taruh saat ni mana lebih. Bila lebih saat ni mana tak kerja kuat, kerja banyak. Sebab tu dalam agama Islam tu sendiri suruh kita kerja, wala tansanasibika wala tansanasibaka minad dunya, janganlah kau lupa buat engkau pada dunia saat ni. Boleh kita kerja dunia, rajin tubik pergi kerja siap petang malam ke apa semua, tak apa, tak ada apa. Tapi kita juga di masa yang sama kita tak lupa pada Allah, kita zikir pada Allah, kita semaya, kita bangun tahajud, kita qiyamul lail, kita semaya tarawih. Wi pada apa hak Tuhan wi kepada kita, wi pada dengan nikmat hak Tuhan wi kepada kita. Tak kira nikmat sihat lah, nikmat senai lah, harta dok lah, beranak tu baik daripada anak orang senai, semua tu nikmat belaka semua saat ni tu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, jika kamu nak bila nikmat-nikmat Allah la tuhsuha, nasya kamu tak akan boleh bila, dah tak boleh kira. Nak bila berapa tak boleh, nak kira kata rega berapa pun tak boleh. Sebab itulah kita ni memelah, kalaulah kita tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak berterima kasih kepada Allah, kita tidak cuba nak buat amal-amal yang diperintah oleh Allah, mana kita tak ada harga di sisi Allah lah. Kerana orang panggil kita tergadai, orang panggil dah Tuhan wi segala-gala untuk kita, lepas tu tiba-tiba kita tak ada perlu lipa pada Allah.
Tak ada peduli langsung kepada Tuhan. Tak ada fikir sikit apa hak Tuhan, duk fikir hak makan kita, duk fikir hak minum kita, duk fikir hak pakaian kita, duk fikir hak rumah kita, duk fikir hak kenderaan kita, duk fikir hak bini kita, duk fikir hak anak kita, duk fikir hak cucu kita, duk fikir hak harta kita, duk fikir hak kebun kita. Jadi kita tak ada fikir kau lah. Tak ada fikir langsung hak Tuhan. Tak ada fikir kata kita saat itu nak semaya, nak will base sikit. Tak ada fikir kata kita nak zikir, tak ada fikir kata kita nak baca Quran, tak ada zikir kata kita nak infak sedekah, tak ada fikir kata kita nak buat baik pada orang, tak ada fikir kata kita saat itu pula nak cari ilmu, tak ada fikir juga kata kita saat itu nak mari masjid, nak semaya, gotu ni. Tak ada fikir hak kita. Maka orang tu panggil dunia bulat-bulat. Apa makna orang yang dunia, orang duniawi, orang pasal dunia dengan orang akhirat ni apa maksud? Supaya saya wayak sana ni. Orang dunia saat ni tu tangan dia, mata dia, hidung dia, mulut dia, telinga dia, kaki dia, tubuh dia saat ni tu semua saat ni tak ada uak lain mereka buat untuk dunia dia. Orang panggil orang tu saat ni tu iaitu orang hak taskhir, hak dia tundukkan, dia mari gunakan apa nikmat yang diberi oleh Allah untuk dunia dia semua. Maka orang tu jadi dunia. Mata dia untuk buat tengok dunia ya, tak ada buat untuk tengok baca Quran. Mata dia tak ada untuk buat tengok jalan pergi masjid. Mata dia tak ada untuk buat tengok pada perkara-perkara yang baik. Setiap hari duk main game contohnya, setiap hari duk tengok royal setiap hari. Makna mata dia tak ada berguna sikit apa untuk akhirat. Allahu Akbar, nyanyo dah orang biasa ni. Telinganya pula sebab duk je telinga lekat gitu. Pagi hari tu bunyi suara lagu sepanjang hari. Tak ada buka. Ada setengah orang tak cak nak dengar orang ngajar, tak cak orang dengar ceramah. Mari buka lek pagi, buka lagu selalu, buka badike selalu, buka lagu tu lagu ni. Habis apa kata lalu kok orang duk buka mengajar, pulah derah-derah. Banyak orang ni. Banyak orang besin ni saat ni orang tak sedar, orang tak khabar dah. Allah semua dia saat ni tu telinga dia jadi dunia, mata dia jadi dunia, mulut dia pula makan pula untuk isi perut je ya. Tak ada duk fikir kata perut ni kita makan untuk amal ibadat ke, untuk kita nak pergi gagah semaya ke, tak ada. Nak sedar mata. Hari ni nak terah hak ni. Hari ni nak terah makan hak ni, esok nak terah hak ni, lusa nak terah hak ni. Sang daripada orang kiri hatta mari sang hak ni semua saat ni tu gapo? Duk kira nak memuaskan perut dia saja dan nak turut perasaan lidah dia saja. Tak ada fikir kata nak buat balas mana, nak jadi akhirat. Perut ni kita nak buat lahana perut nak jadi akhirat. Perut nak jadi akhirat ni iaitu perut kita kenyang untuk kita nak buat kerja akhirat. Jadi aku makan saat ni tu aku nak boleh aku hidup. Bukan aku nak hidup untuk makan. Aku saat ni tu makan untuk nak hidup, untuk nak beribadat, untuk nak buat amal-amal dan untuk nak turut perintah Allah. Bukan kata aku saat ni tu hidup untuk makan. Jadi orang hidup dunia ni hidup untuk makan. Hidup untuk serenok, untuk sakcai. Untuk sakcai. Bukan untuk khamsuk sangat tak sakcai. Telinga, mata, hidung dan mulut, semua tangan dia, kaki dia tak ada fikir, ada fikir. Sebab itulah kita di bulan Ramadan al-Mubarak luar biasa untuk kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita kembali pada Allah bulan Ramadan. Jadi kita nak walahana mata kita nak jadi akhirat, nak walahana mata kita jadi akhirat. Kita baca buku, kita baca Quran, kita baca surat-surat tentang agama. Kalau kita pula pakai Facebook cari dengar apa ni, tengok baca hak manfaat. Kita ada internet, kita baca hak yang manfaat, surat-surat macam-macam lah, surat-surat yang manfaat untuk akhirat kita. Telinga kita pula kita dengar untuk nak jadi akhirat, untuk dengar ceramah, dengar ngajar, dengar Quran, tu bagi akhirat. Hidung pula iaitu kita buat hidung kita saat ni tu untuk bahu benda-benda yang baik. Bukan untuk nak pergi buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut kita pula kita makan benda-benda yang halal. Semua saat ni tu ialah orang panggil kita buat untuk akhirat saat ni. Sebab tu Tuhan sebut wala tansanasibaka minad dunya. Janganlah kita lupa hak sungguh. Bukan makna kata saya dak royak sininya, makna kata kita saat ni tu tak leh lah kena
kena cari kena cari itu sajalah, kena cari kena cari orang panggil akhirat saja bukan lah tu dah kita hidup saat itu. Jadi kita hidup saat ni iaitu kita boleh dua-dua. Tuhan tak ada lari sikit habuk sekali kita saat itu. Tak ada lari sikit habuk. Kita Tuhan suruh kita saat itu wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah, dan carilah, tutuplah pada barang Tuhan beri ad-darul akhirah, waktu akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kita lupa habuai kita pada dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan kita ihsan, kita buat molek di atas. Wala tabghil fasada fil ard, dan kita jangan merusak muka bumi. Innallaha, sesungguhnya Allah Taala yuhibbul mufsidin, Tuhan tak suka orang-orang yang merosakkan di muka bumi ni. Itu di antaranya lah, di antaranya tu sebab tu lepas tu kena kita nak tanya dah. Boleh ada dia mau tanya, weh apa orang kafir contohnya dia duk buat dah, dia hidup senang kaya ke apa semua apa, kena boleh kita saat ni tu susah kadang-kadang. Kita jawabnya iaitu orang kafir pun semua bukan kata kaya, bukan kata senang belaka. Ada senang, ada tidak. Hak susah tu pun berlana-lana, supaya tu juga teruk macam-macam. Ya tu susah lebih dari kita lagi. Kerana apa? Kerana hati dia saat ni tu tak tengok duk bunuh 28, bunuh diri 28 orang dah sebab susah nyakit Covid ni kalau kira. Kerana mereka tidak beriman pada Allah. Kita ni paling kurang ke, walaupun kita saat ni susah tapi kita ada Tuhan. Kita ada pergi fikir Tuhan ada lagi, Tuhan bersama kita, Tuhan suruh kita sabar, suruh redha qada dengan qadar. Kerana Tuhan tahu siap dah nak mari duduk dunia saat ni tu bukan rapera supaya dunia ni medai kau kang kita seolah tak dunia bukan duk masuk lek kita semua. Ada dunia saat ni tu kau ada molek untuk kita, ukat jadi peluang untuk kita, ada untuk peluang untuk orang lain kadang-kadang. Kau ada molek lagi, kau susah-susah lagi, bukan dia jadi molek semua dak. Maka pada ketika tu kita sebagai orang Islam ni malah tu dia. Kita sebagai orang Islam ni malah mana. Sebab tu kita ni tu bila kita tak sah duk serabutlah dah. Kita orang Islam ni Tuhan sebut iza massahu syarr. Jangan jadi iza massahu syarr jazua wa iza massahu khairu manua. Tuhan sebut dah kan iza massahu syarr jazua. Orang ni apabila kena benda susah dia akan jazu gelah susah. Wa iza massahu khairu manua, apabila dia dapat benda molek manua dia sayang pula. Illal musallin, mereka orang semaya. Semaya ni tak ada dah segala ubat, bagi segala ubat. Jadi segala ubat. Ubat apa? Ubat hati orang saat ni. Cuba kita fikir tengok, tekah kita serabut kan. Serabut ni gaduh-gaduh kalau orang ni serabut kadang-kadang nak serabut hak apa? Kalau dia mau kata kita bila aku nak pergi balas dia. Duk jadi ketar nanti aku jumpa. Tak ada nak jumpa sana royak demo pula. Aku kalau jumpa orang ni duk hidup saya tak pula royak. Kalau aku jumpa orang aku nak kata lah tu tak jumpa lagi, dia jumpa sudah kata kali. Tapi nak royak terkreat saat ni tu stres. Maknanya jadi serabut kan. Kalau demo saat ni tu duk menyakiti dia, ambil barang hak dia pula nanti aku jumpa nak buat gitu, nak buat gini, macam-macam orang. Sebab apa? Sebab dia tak ada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak percaya kepada Allah. Jadi sarapat benda masuklah diri dia saat ni tu. Masuklah kau. Cuba kita tengok kita ni nak cuba kita pergi duk suku contohnya, kita pergi Mekah contohlah 15 hari 20 kita ada anak. Jadi dalam otak kita tak ada. Cuba kita duduk rumah pagi-pagi duk fikir apa? Pagi-pagi fikir hak anak. Fikir hak apa lagi? Fikir hak kerja. Fikir apa lagi? Fikir hak makan. Fikir hak minum. Fikir hak tu, fikir hak ni. Allah Akbar. Lepas tu tak masuk hak orang lagi tu, hak kita saja baru. Orang kata lebih dah tu pula fikir hak orang pula. Demo tu kata kita, demo ni kata kita, aku benci orang tu, aku benci orang ni. Serabut sarapat dah mari penuh cik. Ada senang kebuk. Lepas tu fikir hak nak makan pula, fikir hak minum pula, pakai je pula, fikir hak tu, fikir hak ni. Penuh le otak.
Allah Akbar. Apa nak wilana nak buat jadi senang. Nak buat lana nak jadi tenang hati kita. Illal musallin. Nah, illal musallin, malaikat bagi orang hak semaya, orang hak ingat Allah, dia rasa kata dia duk kali ingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang mereka itu tu, nah, tatma'innu qulubuhum, tenang hati mereka itu bi dzikrillah, dengan zikir Allah. Ala bi dzikrillah, adakah tidak bi dzikrillah, dengan ingat pada Allah, tatma'innul qulub, tenang hati. Dan mau tahu kedak dah, saya nak wayak kelazatan, kuam suk, sebab kita duduk dengan Tuhan. Nah, kuam suk atau perasaan kita berasa seronok sedap dah bila kita saat itu bergantung pada Allah, bila kita berpegang dengan Allah, bila kita percaya kepada Allah. Nah, rasa sedap antara mana? Nah, lebih sedap daripada kita duduk sekali dengan ibu bapa kita lagi. Karena ibu bapa kita ada juga tukang murih. Tuhan tak ada biasa murih ke kita. Dan Tuhan tak ada waktu ubik. Nah, walaupun kita kata Tuhan murih sekalipun, tapi tak ada dia tunjuk secara zahir kata mu ni kena murih. Nah, tak ada. Adapun mak kita, ayah kita ada juga satu ketika. Nah, dia jekah dia apa tu ni. Tapi Allah tidak. Tuhan tidak. Tuhan sembunyi saja. Tuhan tak ada tunjuk perkara. Lepas tu kita sedar antara mana duduk dengan Tuhan. Allahu Akbar. Kalau orang hak teraduk dengan Tuhan, dan hati yang duduk dengan Tuhan, dia pergi kata semua hak Tuhan, Allah dak mari sejuk dalam hati. Nah, kita fikir melana ni hari ni kerja, memang kalau orang nego misal dak jual, mari depan kita dah ngok mari pilih gi beli orang tepi mata kita. Dah gi beli barang tepi mata kita. Orang tepi mata kita. Gi pilih bayar duit gerak sana boleh tambung lah tu. Kita duduk tepi kedai ni rasa sedih ke. Allahu Akbar. Rasa sedih pasal apa? Tapi kalau kita duduk dengan Tuhan, malah nak kita ada rezeki. Tuhan bagi pula kita. Tuhan uji kita nak terang tengok atau kita saat itu ada hati tak dia. Ada hati tak. Dah tak lama kadang-kadang tokoh kita tu kuasa nak murih, kuasa nak apa. Dah mau ni mari jual apa tepi sini. Allahnya boleh dia perak orang mari saat ni tu. Dah tiba-tiba boleh bagi dia perak kita ni kan tu tak beli sana kuasa nak murih dia. Orang ni molek mati. Ha, tengok mikir kadang-kadang orang tu nak orang tu mati. Nah, padahal kalau dia mau tak ada orang lain hidup betul lah. Jadi buat punya diserabut. Orang kerja pula kadang-kadang. Hak ni hak kita cerdas ni. Hak kita cerdas. Sebab khabar tak boleh. Nah. Kalau orang motong pula. Ada motor hujan mari, ada motor orang curi muka kat sesak belakang. Lah ni tak boleh kelipah. Lepas tu pula apa ni? Anda kadang-kadang saat ni kita susah dah. Susah tambah pula bini kita sakit. Lepas tu anak kita demam. Kau tambah pula. Allahu Akbar. Lepas kalau kita duduk dengan Tuhan, Allah senang benar. Tuhan kita ingat ya Allah, ini adalah apa yang Engkau beri pada aku ya Allah. Kalau kita tak tahan orang panggil, hati kita tak tahan, tak agak nak dah. Kita boleh kembali kepada Allah. Orang lain bunuh diri ya, tapi kalau kita tak tahan, Allah susah sangat dah. Lepas daripada bini sakit, anak sakit pula. Lepas tu pula kita pula tak ada boleh buat gapo pula, nak pergi situ sini tak boleh pula. Kita boleh lagi menajak kepada Allah, kembali kepada Allah ya Allah. Ya Allah kena lah ya Allah, aku ni berapa terik tu ya Allah. Kita boleh menajak pada Allah. Lah kena ya Allah. Ni bini dah patut anak pula apa ya Allah, tiga terik ya Allah. Tolonglah wilah keperluan pada aku ya Allah. Kita menangis boleh pada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh minta Tuhan. Tapi kalau orang tak ada benda ni, tak ada Tuhan, maka dia nak pergi menajak pada siapa? Nak kembali pada siapa? Nak pergi menajak pada siapa? Nah, lepas tu pula kita yakin pula ya Allah. Apa ya Allah? Ni aku nak minta juga pada Engkau ya Allah. Aku susah ya Allah. Tapi apa yang Engkau beri pada aku ya Allah, walaupun anakku, bini aku sakit semua, tapi aku redha ya Allah. Ini dah qada Engkau ya Allah. Boleh kita lah tu kan. Dan supaya rezeki tu nipis sangat lah. Nipis. Supaya rezeki ada kata tak ada laktik orang beriman pada Allah. Tak ada masalah apa. Sakit kadang-kadang kita tengok Allah, orang susah, orang sesak. Orang sesak. Allah ada orang-orang kita ke apa semua. Orang sesak. Ya tu susah bercakap dah, yang muda susah apa tu. Tiba-tiba mari siapa tua pula tu bining belaga kereta wago mutu. Jadi mampruk pula. Tua itu susah dah. Allahu Akbar. Dah kita tengok 2 minit mata kadang-kadang nyanyu dah.
Nah, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula di masa yang sama orang lain pula senang lene dia dah. Senang benar. Nah, tak ada susah sikit hapuk rezeki bertambah. Gapo semua tu ujian berlaku. Nah, kadang-kadang saat itu bukan susah ni, ya tak ada apa ni. Fikir Tuhan. Nah, tak ada gapo, tak ada susah bini kena balik, kena gapo dah. Nah, tak apa. Ni. Anak pula kadang-kadang saat itu. Ni lah. Kita ni nak ayat tu. Kalaulah kita saat ni nak turut fikirkan kita lah. Dan nak turut fikirkan kita, maka Allahu Akbar. Nak sarapat masuk ala otak kita macam-macam setiap hari. Nak buat kita saat ni senang, tak ada cara lain. Malaikat kita berzikrillah. Kita zikir Allah SWT. Ingat Tuhan, ya Allah, ini adalah kesihatan yang kau beri pada aku, ya Allah. Dan tak ada orang panggil. Nah, kita ke bila kita kecek duduk oleh keluarga kita. Nah, bila duduk sekali ngamuk kita dengan ayah kita boleh kecek secara molek, boleh buat, boleh apa, seronok kau masuk. Supaya tu juga kita, supaya tu juga bila boleh buat amal ibadat, boleh duduk kali dengan Tuhan, Allahu Akbar. Nah, tu cara dia orang panggil. Dah kita kena bakat fikirlah. Dah kita duduk atas dunia ni tak lama. Sebab tu seorang syekh dia kata tak patut kita nak berdeki. Hanya kita duduk beberapa tahun saja. Harta pun bukan kata banyak sangat dak kali. Demo hak banyak sana bukan boleh makan belaka pun, tak ada boleh makan sekali. Nah, orang kaya, hak kaya seperti Bill Gates misal, atau supaya dengan berisak ni kaya berdakwah ni. Tapi kaya saat itu boleh makan ke? Bagi ia semua kekayaan dia boleh guna semua, tak ada ahli. Boleh guna 5% tak apa pun. Dah kereta ada 10 teh, bukan boleh pakai 10 teh sekali. Tak ada. Dan seperti juga bagi makan hak sedap, bukan boleh makan mulut, boleh puluh kali tak boleh sekali ya. Lepas tu kenyai perut pula. Supaya tu ya. Sebab tu Tuhan adil, Tuhan tahu dah. Kata duk kaca lobo setara mana pun nyok tu ya, tak ada lebih apa kali. Nah, nyok tu ya. Tapi orang panggil kita saat itu, bila kita tahu tujuan tu maknanya bukan kata kita saat itu untuk nak pakai tu. Bukan kata kita nak untuk nak bagai tu, tapi kita saat itu nak kepada kita nak taskhir, nak menggunakan bagai tu untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nak ayat lebih kurang. Dan ada sebut lagi dalam hadis, man ghasala yaumal jum'ati, wagtasala, siapa yang cuci pada hari Jumaat, wagtasala dan dia mandi, wa bakkara dan dia pula pergi awal-awal, wa bertakara berpagi, wa masya dan dia berjalan, walam yarkab wadana minal imam. Nah, dia pula tu tak ada naik nunggang mutu kereta dan dia dekat minal imam. Fastama'a walam yalghu. Lepas tu pula dia dengar, dia tak ada lagakan, lahu bi kulli khatwah amalusanatin. Maka adalah bagi dia tiap-tiap zakah tu amal setahun. Ajru siyamiha wa qiyamiha. Pahala puasanya dan pahala qiyam dia. Inilah amal kita perhati tengok dah, amal-amal syurga saat ni tu. Ya jenis orang panggil barang hak kita buat hari-hari. Duk dalam kita dah. Duk dalam kita dah. Ciwit percayaan kita saat ni tu amnuai kita buat jadi amal masuk syurga belaka. Amal-amal hak kita duduk hari-hari. Ya amnuai ya pui peluang heret we jadi molek. We jadi kok syurga belaka sebenarnya. Bukan kata buat we jadi duduk heret jadi kok tak molek dak. Supaya kita maning, kita kena maning sok modah. Hari Jumaat kita maning boleh pahala tambah. Kita nak pagi kita sana itu biasa kok pagi ke kita nak pergi situ sini, maka hari Jumaat kita pergi pagi. Semua saat itu amal yang Tuhan beri kepada kita saat itu, semua amalan itu ialah amalan hak kita dak buat. Mari prerup buat jadi prerup jadi agama sahaja, ambil benda agama pergi masuk saja, maka pada ketika tu kita boleh dah pahalanya. Lah tu. Sebab itulah dah muslimin muslimat, kita hendaklah kita ambillah peluang kita. Bulan Ramadan ni orang panggil bulan hak kita setahun sekali kita oprom 30 hari lah untuk kita oprom. Ni saya alhamdulillah saya duduk sejik oleh pondok saya, dia boleh duduk sejik semua. Tukar-tukar demo lain tak ada boleh duduk sejik ni.
Kita ni boleh duduk sejid. Jadi alhamdulillah lah. Boleh semaya jemaah, boleh ke apa, boleh buat lah apa kita mampu tu. Nah, lah tu. Ada setengah remo ni tu, inilah ni ada tak banyak hari ke remo nak insya-Allah 2 minggu lagi tu boleh buat jemaah insya-Allah lah, berat balik boleh buat dah insya-Allah lah, kerana nyakit semua kunti dah. Tapi ada pula segulungi manusia ni hok pesing orang panggil plek. Ada setengah tak ni tu royak atau nak semaya payah. Baris ngeng-ngeng Nabi tak ada buat jadi bid'ah lah, astagfirullahalazim dah. Bila bid'ah tak boleh semaya lah jemaah lah dah. Orang ni buat apa boleh jadi kari dengan ibadat dah. Bila sakut pau dengan ibadat ni dengan semaya harga apa semua jadi kari lalu. Nak we turut demo belakang lah, astagfirullahalazim. Buat apa yang ada dah. Ada orang-orang sampai sening ni. Sedangkan orang panggil Nabi sebut iza amartukum bi amrin atau bi syai'in, apabila aku suruh kamu dengan sesuatu fa'tu minhu mastata'tum, maka kamulah buat daripadanya apa yang kamu mampu. Tak boleh buat mampu masa darurah kita kena duduk dengan semait-semait ada gapo lah, maka kita buat ya, asalkan kita boleh semaya jemaah, asalkan kita boleh semaya dah, boleh buat amal ibadat. Kita nak duduklah ni tak boleh. Di hari ni saya duduk dengar riak rong di negeri jiran kita Malaysia apa seperti tu juga banyak orang-orang dia riak rong di Facebook apa semua kerana lama dah lama. Di sekolah kena nyakit lama ke lama-lama jadi kebal dia jadi lebih habis. Sebab tu kita pun seperti tu juga. Sebab tu baru ni tu majlis-majlis bakat minta tu kena dah lah tu. Lepas tu pihak berkena wi pula semaya tu memang kena dah. Kajian pun wi dah kerana dia tahu dah. Kerana bahagian ni tak boleh jadi. Nak hidup lah tu semua tak boleh jadi. Itulah. Jadi di Ramadan ni, di bulan Ramadan ni, saya lah show lah dah kepada bapak kita ni, ya payah kita ni duk nak semaya banyak tu nak semaya jadi banyak apa tarawih tu ialah boleh buatnya. Tu pun kita rasa musim ni banyak orang semaya hak lapar lah. Boleh jadi 80% lah kita jagalah. 80% moga kok tekoh duk Ramadan biasa gitu pun hak mari 40% ya. Ada kok sejak 30% gitu ya. Pahala ni enggak hak semaya saat ni tu boleh jadi 5% ke 10%. Hak lagi puasa saja, tak ada buat apa. Puasa saja boleh jadi. Peluang ni tu boleh jadi benar. Boleh jadi kata nak puasa saja, tak ada buat apa. Allahu akbar. Kaulah tu kau berat benar lah jamilan ini. Tak pasti boleh ada 30%. Kerana tekoh tak ada poh itu pun dah. Mari sejik itu bukan semua buat ahli kampung semua tu. Ya orang kita ni muncul juga tahun ni tidak ke nak pergi buka puasa rata Allah. Ada setengah ni buka puasa tubik pergi Patah, tubik pergi Kedah, jauh-jauh. Ni benda hak menyalahi belaka tu sebenarnya. Tapi tahun ni alhamdulillah ada boleh bakal kuasa rumah belaka. Orang tak ada buka puasa jauh-jauh ni kan tak ada boleh tapi orang panggil ya beritih bih tu tarak kelik semaya tahajud pun tak ada, semaya witir pun apa, semaya tarawih pun tak ada. Lucu bih kelik mari apa nak maya tagih apa khabar tak jadi. Tu perangai manusia ya biasalah. Tu ya tak ada orang ni tak boleh. Tenti sungguh tu tak ada. Sebab itulah saya rasa tahun ini cabaran besar, ujian besar lah. Ujian besar bukan uji Covid ni sangat, ujian diri kita. Tuhan nak terang manusia ni nak oyak atau bila duk sore ni ingat ke duk Tuhan. Tukar duk ramai-ramai ada masalah apa. Tukar kita duk ramai-ramai mau buat kita buat. Orang puasa hari tu. Orang duk puasa hari tu. Kerana orang ramai puasa ya sebab ada ke orang puasa tak semaya. Orang puasa tu puasa tak semaya dah. Ada hak tak puasa. Hak tak puasa. Tengok dalam Facebook dia mau boh. Orang duk kena godeh. Pemimpin kampung godeh. Allah tua dah umur 30 40 50 nak masuk kubur ni tak maya lah, tak puasa lagi.
tak ingat mati lagi, duk bergalak lagi, duk bakap suka lagi. Allah berat lah kalau kira kau umur 30, 40 ni 50. Orang ni kalau tak khabar, tiga orang kata khabar ni ketika umur 40. Oh ni itu Tuhan sebut dalam Quran. Nah, apa ni? Nah, apabila seorang saat itu siapa umur 40 ke? Nah, apabila siapa umur 40, 40-an itu biasa kau nak khabar lah orang ni. Biasa Tuhan sebut dalam Quran-nya, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah. Dan kami wasiat kepada manusia dengan dua bapa dia ihsan, suruh buat baik pada dua bapa. Hamalathu ummuhu, mak yang mengandungkannya kurhan, secara paksa panggil susah Allah. Wa wada'atuhu kurha, dan beranak melahirkan dia anak saat itu pula secara paksa juga, secara susah Allah juga. Wa hamluhu, lepas tu pula mengandung dia, wa fisaluhu menyusu 30 syahra. Jadi 30 bulan susahnya mak. Tu kena ingatlah. Susah ibu ni 30 bulan tu paling kurang. Sebab menyusu 2 tahun. Lepas tu pula mengandung lagi. Mengandung 9 bulan, menyusu pula 20 bulan pula. Jadi 30 bulan susah. Biasa kat 3 tahun lah panggil mak ni susah 3 tahun. Allah mak saat ni tu susah, anak-anak seorang susah benar 3 tahun. Tu. Siapa-siapa pun mak ni dah nak ayat dah. Orang ni hak susah benar saat ni iaitu 3 tahun. Tengok sebab apa kita tengok ke dalam hadis kan. Nabi sebut iaitu Nabi sebutnya itu ketika seorang ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang saat ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapa hak paling berhak aku kena buat baik? Qala ummak. Nabi kata, qala ummuk, mak kau. Qala thumma man. Kemudian Nabi kata siapa lagi? Qala ummuk. Qala thumma man. Dia kata siapa pula? Qala ummuk. Thumma man. Dia kata pak. Qala abu. Pak, baru pak saat itu, baru pak, sebab pak sebab mak saat itu mengandung lagi, beranak lagi, menyusu lagi. Lepas tu pula mak saat itu 10 bulan, 9 bulan saat itu iaitu mengandung. Lepas tu pula 20 bulan 10 2 tahun pula saat itu menyusu. Sebab tu susah lah mak saat ni. Lepas tu orang saat ni Tuhan sebutnya iaitu manusia saat ni. Tuhan sebut iaitu wa wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiat kepada manusia biwalidayhi, dengan dua bapaknya ihsana, suruh buat baik. Hamalathu ummuhu, telah dikandungkannya oleh maknya kurhan, secara paksa susah Allah. Wa wada'athu kurha, dan bersalin melahir beranak pula secara susah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu, hingga sampai dia kuat gagah. Wa balagha 40 sanah, dan sampai umur 40. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, dia khabar biasa kau, ya Tuhanku, ilhamlah kepada aku, berilah perasaan kepada aku, an ashkura ni'mataka allati, bahawa aku bersyukur di atas nikmat engkau, allati an'amta alayya, yang engkau beri nikmat di atasku, ala walidayya, dan di atas dua bapa aku, an a'mala salihan tardah, dan bahawa aku saat itu a'mala, aku tu buat amal salihan, amal soleh tardah, ya karada, wa aslih li fi dzurriyyati, dan engkau baiklah bagi aku pada zuriat aku, inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku akan kembali pada aku, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku pada orang Islam.
Sebab tu umur 40 ni biasa kat khabar. Kalau tak khabar umur 40 ke padai lah weh. Siapa umur 40 saat ni kena mikir tu weh. Nah, kena weh nampak berjuruh dah ni. Siapa umur 40 saat ni. Nah, bila siapa umur 40 dah saat ni tu kena khabar. Kena mikir boleh dah. Ni banyak umur 40 lebih tu pakai ye perwairung ya kadang-kadang. Nah, wairung rambut pemelici menyok tak ada apa nak jangok tapi orang panggil kadang-kadang tu jadi wairung jadi gitu dah. Nah, jadi wairung lagi ciko lagi lah Allah. Nak sampai bila kita saat ni tu nak orang panggil sampai bila kita nak jadi presiden gila rasa muda saat ni. Nah, sebab tu Nabi ni umur 40 ke suruh waktu tukar, awak kata ada nak suruh waktu tukar, tapi orang panggil waktu tukar tu Nabi buat nak rasa kata memang dah 40 tu tak lama dah lagi untuk kita nak hidup dah dunia ni. Bila siapa umur 40 tak lama lagi. Sutar dah. Nah, 20 lagi. Ni kapo? Ni umur 60. Karuk lagi umur 60. Siapa umur 60 duk karuk lagi, duk jahat lagi. Allahu Akbar. Nah, setengah-setengah tu jadi kaki ni. Kaki mengisak, kaki pengaki zina, kaki betina, kaki umur 40 dah. Nah, Allahu Akbar. Nak nikah di malak-malak dak. Ni benda-benda gini orang tak khabar berlakon. Orang tak khabar. Ni masuk lepas bulan puasa tak khabar lagi. Umur 40 pun tak khabar lagi. Mok mati dia orang kata. Ketika mok mati ni biasa orang nak khabar juga tak khabar lagi. Mok mati pula tak khabar lagi kadang-kadang. Lepas bila nak khabar? Bila lagi nak khabar? Dah sebab tu kalau orang kalau tak khabar, suahlah terik kalau siapa tahu tu berat nak tak khabar apa bila lah. Bila dia tak khabar umur 40, mak mati tak khabar, bini mati tak khabar, anak mati tak khabar. Sebab orang nak khabar tempat ujian. Semua ni tu. Ni duk tak khabar apa lagi. Ni puasa lunguk-lunguk pakat tak puasa. Pakat tak puasa. Tuai tu tengok kerang gagah. Gagah waktu pula tubuh. Allah Akbar gagah. Tapi pas apa piye puasa tak agak lalu, lemak lalu dah. Gagah sebab apa? Sebab iman dhaif. Du'afaul iman. Orang panggil orang lemah iman nah. Pone agama, semaya agama tak agak dah. Tapi nafsu gagah. Bawa benda menang kadang-kadang. Bawa benda dapat agah nak. Bosan dah. Astagfirullahalazim. Tak padai ke bawa benda 2 butuh hak tu wedding lagi. Hak besi lagi. Tak padai lagi kira agak namulah tu. Padai dah orang kita ni kalau tak khabar agak urat nah dah. Lepas ni nak kemak orang duk kecek hak kemak Tuhan ni lungut-lungut. Tak khabar juga. Duk cara dia ni tak ada mikir apa. Tak fikir hak semaya, tak fikir hak hak puasa, tak fikir hak nak jadi molek, nak jadi berjuru. Lepas tu duk wak tak padu, tak peduli, duk fikir nak ketak perut, nak fikir nak sakcai dalam hidup. Benda ni tu dia tak khabar nu apa orang ngiga dah. Ngiga sudah khabar faham saja. Tak kena apa sekarang. Apa tu? Okey, apa tu juga tukar duk tahun dunia ni. Puasa sudah khabar lagu kubur. Ya khabar ni lagu kubur sungguh. Khabar lagu kubur tu kat dunia ni tak khabar lagi. Tengah dak sudah, dak seno sakcai ni. Boleh buat tu, boleh buat ni, boleh makan tu, boleh makan ni. Sakcai nah. Waktu sakcai khabar kok. Waktu kok tak khabar. Tengok jambelan ni tu. Orang muda-muda mati. Ada hucai mati, dan mati tu mati ni. Ada khabar apa? Lepas tu ada tepi hak peliknya, ada tepi saya ni tak ada fikir apa. Tak ada khabar juga. Saya ada tepi dah ni tak khabar juga, tak fikir juga. Allah Akbar bila weh dah sebab tu fak kita ni kena khabar tu weh. Kena khabar dah. Rajin mula mari masjid. Mula mari belajar mari masjid. Belajar juru, kena belajar juru. Belajar berpiyah dah. Belajar start mutu mari sejai lah ni tak apalah kita tahu. Belajar semaya jemaah di rumah dengan bini. Buat tunjuk molek. Belajar apa ni baca Quran, belajar zikir, belajar gapo. Kena belajar, kena latih benda ni. Kalau kita tak latih, tentu kita tak akan boleh buat. Itulah saja akhirnya. Iaitu kita pun dah masuk asar dah. Nak semaya asar.
Dan setelah lagi saat itu saya insya-Allah pukul 5 kita buat rekan, anda tanya kami jawab. Nah, rekan anda tanya kami jawab. Oleh rekan tu insya-Allah siapa-siapa nak tanya nak gapo tu boleh dah. Bukan kata pandai sangat dak, tapi kita buat apa yang kita mampu. Tak pandai kita tanya orang, tak kata jelah. Lah tu. Insya-Allah. Banyak saja hari ini. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa sahbihi ajmain. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا يا رب العالمين. أعنا على الصيام والقيام وقد البصر وبد اللسان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.